Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk yang menarik, iaitu infiltrasi budaya barat dalam gaya hidup masyarakat Muslim. Dunia semakin pesat dengan anjakan paradigma, tidak kira dari segi pembangunan teknologi maupun internet. Perubahan yang berlaku ini tidak hanya terhad kepada penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian, malahan gaya hidup masyarakat Muslim juga semakin berubah. Pelbagai jenis budaya barat telah diperkenalkan kepada umat Islam. Pada mulanya, budaya yang diketengahkan masih selari dengan agama Islam, tetapi lama-kelamaan, budaya barat tersebut semakin terpesong dari ajaran agama Islam yang sebenar. Seharusnya, pengaruh budaya barat ini disekat semenjak dari awal lagi supaya dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku dengan lebih berleluasa. Tahukah anda apakah itu infiltrasi? Definisi infiltrasi dalam Kamus Bahasa Melayu iaitu Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud penyusupan yang dilakukan secara diam-diam atau perbuatan memasuki kawasan musuh secara beransur-ansur. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan pengaruh budaya barat yang secara perlahan-lahan mula merasuki jiwa dan pemikiran masyarakat Muslim. Nak tahu tak apa itu budaya? Budaya pada umumnya atau juga dipanggil sebagai kebudayaan merupakan perkataan yang berasal dari bahasa Sanskerta, iaitu budaya. Jamak dari perkataan budi yang bermaksud budi atau akal. Secara tidak langsung, budaya membawa maksud tentang perkara atau hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Manakala dalam bahasa Inggeris, budaya dipanggil culture, berasal dari Latin colere yang memberi erti mengolah atau mengerjakan. Secara zahirnya, budaya barat dikenali sebagai alam semesta nilai, adat istiadat, tradisi, kepercayaan agama, amalan, sistem ekonomi dan organisasi politik sosial yang mewakili Eropah Barat. Namun, budaya barat sering dikaitkan dengan gerakan pembaratan atau penjajahan fikiran yang dilakukan ke atas sesebuah negara. Tujuan hal ini dilakukan adalah untuk menundukkan negara tersebut kepada kuasa imperialis dengan mengikis nilai-nilai murni, memesongkan pengertian agama dan memusnahkan tunjang serta asas-asas penting yang selama ini menjadi jati diri mereka. Akibat dari pengaruh ini, identiti sebuah negara akan semakin terhakis dan akan digantikan dengan budaya serta cara hidup barat. Secara ringkas, budaya barat adalah segala budaya atau pengaruh yang merosakkan berasal dari barat termasuk negara Eropah. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan budaya yang dibawa dari barat adalah bertentangan dengan nilai-nilai dan norma budaya seharian bagi masyarakat yang bertunjukkan kepada agama, lebih-lebih lagi terhadap masyarakat Muslim. Apabila negara dunia ketiga menjadi jajahan penjajah barat, bukan sahaja negara yang dijajah dari segi kekayaan negaranya, malah pemikiran anak-anaknya turut dipengaruhi oleh pemikiran barat. Terutamanya, bagi negara yang berpegang teguh secara relatif dan kuat kepada agama dan budaya tempatan, terdapat beberapa isu semasa yang telah berlaku dalam kalangan Muslim yang berkaitan dengan pengaruh budaya barat. Antaranya ialah isu Muslim menyambut perayaan-perayaan yang tidak sepatutnya disambut oleh orang Islam. Antara perayaan yang tidak boleh disambut oleh orang Islam ialah sambutan April Fool, Halloween, Christmas dan sebagainya. Terdapat beratus-ratus cuti umum sepanjang tahun dan pelbagai perayaan diadakan di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Tetapi, berhati-hatilah kerana di dalam keterujaan kita untuk meraihkan hari-hari tertentu, ingatlah bahawa ada beberapa hari raya yang diharamkan di dalam Islam. Baru-baru ini, seluruh dunia dikejutkan dengan kes sambutan Halloween yang bertukar tragis di Itaewon, Korea Selatan. Bukan sahaja orang beragama bukan Islam, ada juga orang Islam yang terlibat dalam kemalangan tragis yang telah mengorbankan kira-kira 158 nyawa manusia dan turut mengakibatkan 196 kecederaan. Ramai Muslim yang sanggup membelanjakan ribuan ringgit hanya untuk pergi menyambut perayaan Halloween yang berlangsung di Itaewon, Korea Selatan ini. Perkara ini merupakan isu semasa yang amat membimbangkan kerana isu ini sering dibincangkan saban tahun. Hal ini adalah kerana ketaksuban, iaitu anak-anak muda kita yang terlalu asyik dan terlalu terpengaruh dengan pengaruh budaya barat. Sedangkan sudah terang lagi bersuluh perayaan-perayaan ini adalah haram di sisi Islam.
ingin saya jelaskan dengan tegas bahawa menyambut perayaan Halloween adalah haram di sisi Islam. Ini kerana berdasarkan kajian sejarah, penganut agama Kristian menyambutnya demi memperingati roh-roh yang telah meninggal, dan perayaan ini adalah syiar bagi mereka. Rasulullah SAW juga telah melarang dari kita menyerupai orang kafir. Sabda baginda Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, qala Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumi fahuwa minhum. Telah berkata Rasulullah SAW, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka mereka tergolong dalam golongan itu. Riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis di atas, dapat kita simpulkan bahawa seseorang Muslim itu tidak dibenarkan untuk meniru apa-apa yang berkaitan dengan unsur jahat atau adat perayaan seperti gaya pemakaian yang boleh menyebabkan pandangan buruk terhadap orang yang menyerupai perkara-perkara tersebut. Al-Imam Al-San'ani rahimahullah berkata bahawa hadis di atas menunjukkan barang siapa yang menyerupai orang-orang fasik ataupun kafir ataupun orang yang melakukan bid'ah dalam apa jua perkara yang dihaskan padanya dari segi pemakaian, tunggangan ataupun gerak-geri tingkah laku, maka dirinya tergolong dalam kalangan mereka. Disebutkan juga pendapat lain yang mengatakan bahawa tasyabuh itu juga berlaku dalam perkara-perkara dalaman bersifat i'tiqad dan iradat, iaitu kemahuan dan kehendak, dan perkara-perkara luar dari segi perkataan, perbuatan yang boleh menjadi ibadat dan adat. Tegasnya lagi, jelaslah di sini bahawa perayaan Halloween merupakan tasyabuh kepada golongan kafir dari segi i'tiqad, perbuatan dan juga pemakaian, yang mana kita sedia maklum selalunya mereka yang menyambut perayaan ini akan mengenakan kostum-kostum tertentu bersesuaian dengan hari Halloween. Hal ini adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi, sebagai umat Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita hendaklah memelihara diri kita dari terpengaruh dan terlibat dalam perkara-perkara sebegini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Masyarakat Muslim juga terpengaruh dengan cara pemakaian mengikut fashion barat seperti berpakaian ketat yang menampakkan bentuk badan, jarang dan sebagainya. Sebagai bukti, menurut kajian yang dilaksanakan oleh Muhammad Shah Azli pada tahun 2013, sebanyak 20% daripada jumlah responden menyukai fashion tudung singkat dan menampakkan buah dada. Bukan itu sahaja, terdapat golongan transgender yang kebanyakannya dikenali sebagai maknyah, iaitu lelaki yang berpakaian menyerupai wanita, turut ada dalam kalangan masyarakat kita. Perkara ini terjadi kerana kebanyakan daripada mereka telah dipengaruhi oleh fashion barat serta budaya mereka yang menyokong golongan transgender. Menurut Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, terdapat beberapa cara pemakaian yang boleh diikuti dan mengikut hukum syarak. Yang pertama, cara pemakaian umum mengikut syarak iaitu pakaian tidak jarang dan tidak ketat, tidak berlebih-lebihan, tidak menyerupai syiar pakaian agama lain, diperbuat daripada bahan yang halal serta tiada gambar dan tulisan yang keterlaluan pada pakaian. Cara pemakaian lelaki pula mengikut hukum syarak adalah tidak boleh dihasilkan oleh sutera dan emas serta tidak boleh sama seperti pakaian wanita. Manakala cara pemakaian wanita mengikut hukum syarak pula adalah tidak boleh mempunyai sanggul rambut yang tinggi seperti bonggol unta, tidak boleh memakai wangian secara melampau, tidak menarik perhatian jantina lain atau tabaruj, tidak sama seperti pakaian lelaki, dan pakaian hendaklah labuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor yang mempengaruhi infiltrasi barat dalam kalangan umat Islam. Yang pertama, individu. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan pemuda-pemuda ini terikut-ikut dengan fashion yang tidak mengikut syariat. Sebagai contoh, video TikTok tutorial tudung di mana pembuat video tersebut menunjukkan style tudung yang tidak menutup aurat, di mana mereka menunjukkan cara-cara memakai tudung di atas dada mereka. Namun, sepatutnya umat Islam ini perlu menutup aurat dengan sempurna dengan menutup dada mereka. Seterusnya, rakan sebaya. Dengan adanya kes pembulian yang semakin meningkat akibat terpengaruh dengan budaya barat yang disiarkan di kaca televisyen maupun tontonan wayang, ini menyebabkan pelajar-pelajar di sekolah ingin merasa perasaan bagaimana
untuk menindas pelajar yang lemah, dan di situ ini menyebabkan perkara tersebut sangat ditentang oleh Islam, kerana Islam itu menuntut supaya umatnya untuk sentiasa hidup dalam kesejahteraan antara satu sama lain. Yang ketiga, keluarga. Ibu bapa yang hanya mementingkan tahap intelektual anak mereka daripada penekanan kerohanian dalam diri mereka, ini menyebabkan mereka jauh daripada jalan agama yang digalakkan oleh agama Islam. Hal ini kerana di budaya barat mereka tidak menekankan agama dan mereka hanya menekankan intelektual. Sebagai umat Islam, kita perlu menekankan kedua-dua kerohanian dan intelektual supaya anak-anak mereka dapat menjadi manusia yang sempurna dari segala sisi. Dan akhir sekali, antarabangsa. Ketika Presiden Donald Trump memerintah Amerika Syarikat, beliau telah menyebarkan satu budaya normalisasi ataupun yang dikatakan liberasi, yang ini menyebabkan LGBT sebagai contoh merupakan satu perkara yang normal di dalam kehidupan seharian. Namun di dalam Islam, perkara itu sepatutnya dilarang, akibat kerana itu melakukan satu hubungan sejenis yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah jauh daripada perkara-perkara sebegini supaya kita dapat redha Allah. Antara akibat daripada berlakunya infiltrasi budaya barat dalam gaya hidup Muslim adalah kehilangan identiti sebagai umat Islam sejati. Jika kita lihat pada zaman kini, menjadi satu masalah bahawa setiap umat Islam kini sudah pun mempunyai pasangan, walaupun tidak mempunyai sebarang hubungan yang sah. Lebih-lebih lagi apabila mereka tidak menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, serta tidak berasa malu apabila berjalan berdua-duaan bersama lelaki ajnabi. Perkara ini boleh berlaku kerana terpengaruh dengan budaya barat yang sentiasa menyiarkan bibit cinta antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai sebarang ikatan, yang sering ditonton oleh anak-anak muda di tayangan cerita-cerita maupun filem-filem yang mengakibatkan anak-anak muda terjebak dalam percintaan yang palsu sehingga membawa kepada alam zina yang menyebabkan tercetusnya kes-kes anak luar nikah secara mendadak. Hal ini telah menyebabkan identiti umat Islam sebagai Muslim yang menjaga batas antara lelaki dan wanita serta mengangkat martabat wanita sebagai wanita yang mulia telah dicemari oleh budaya barat yang tiada. Selain itu, akibat yang berpunca daripada pengaruh budaya barat adalah keruntuhan kebudayaan Islam dalam diri seorang Muslim. Seperti yang kita tahu, agama Islam mempunyai peranan dalam membentuk pandangan alam manusia, mengawal segala kelakuan dan tingkah laku manusia, serta menyediakan sistem kerohanian yang berupaya menjawab pelbagai persoalan besar yang bersifat ontologikal dan metafizik yang sentiasa menggusarkan diri manusia sekiranya tidak difahami dengan baik. Pada masa kini, umat Islam lebih mementingkan pandangan orang lain sehingga mengabaikan syariat Islam yang bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Buktinya, terdapat beberapa umat Islam yang masih menyambut hari Natal ataupun Christmas walaupun mereka sudah mengetahui bahawa sambutan tersebut dilarang dalam Islam. Berdasarkan bukti di atas, kita dapat menyaksikan bahawa budaya barat telah mempengaruhi masyarakat Muslim kita dan perkara ini tidak boleh diendahkan begitu sahaja kerana ini akan menyebabkan hilangnya umat Islam sebagai Muslim sejati. Bertitik tolak daripada itu, infiltrasi budaya barat dalam gaya hidup masyarakat Muslim boleh menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan generasi muda di Malaysia. Hal ini demikian kerana melalui peredaran masa pada zaman kini, kita dapat lihat bahawa terdapat banyak teknologi yang membantu kita untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah. Maka generasi muda kini mudah terdedah dengan budaya-budaya yang negatif oleh negara barat yang tidak berlandaskan akidah agama Islam melalui media massa. Selain itu, Abdul Halim Tamburi berpendapat bahawa masalah keruntuhan akhlak generasi muda pada zaman kini adalah berada pada tahap yang sangat krisis. Sebagai contoh, ramai daripada masyarakat Muslim di negara ini yang menyambut perayaan Halloween walaupun perayaan tersebut bukanlah perayaan yang disambut dalam agama Islam.
Malahan perayaan tersebut haruslah ditegah sama sekali. Kesimpulannya, kesilapan dalam memilih bentuk media hiburan boleh menjadikan manusia ketandusan akhlak dan mudah terikut-ikut dengan budaya barat yang diserapkan dan akan merosakkan akhlak dan budaya generasi yang akan datang. Selain daripada itu, aspek media di mana martabat serta kesucian agama Islam dicemari dengan pandangan negatif daripada infiltrasi budaya barat dalam gaya hidup masyarakat Muslim. Kini banyak kali kita dengar di corong-corong radio maupun di media massa mengenai sikap-sikap Islamofobia yang berlaku di dunia, seperti larangan pemakaian tudung bagi para muslimah, larangan laungan azan serta larangan umat Islam untuk menunaikan ibadat solat yang merupakan tiang tunggak dalam agama Islam yang kian berlaku di negara-negara barat. Perkara sedemikian akan mengundang ketakutan, malah perasaan tidak mahu menunaikan ibadah dalam kalangan masyarakat Muslim kerana tidak mahu diperlakukan dengan sikap buruk oleh orang lain. Cara mengatasi yang pertama ialah melalui individu. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mempunyai asas agama yang kukuh agar kita tidak mudah terpesong dengan infiltrasi budaya luar, terutamanya budaya barat yang kini menjadi norma dalam kehidupan masyarakat Muslim. Maka dengan itu, kita hendaklah berusaha untuk meningkatkan ilmu agama dalam diri dengan mendalami lebih banyak pengajaran ajaran Islam. Sebagai contohnya, seseorang Muslim itu hendaklah mengikuti usrah di masjid-masjid kerana secara tidak langsung kita bukan sahaja dapat ilmu agama dengan lebih mendalam dengan mendengar ceramah oleh para cendekiawan agama, malah kita juga dapat mendekatkan diri dengan golongan yang cinta akan agama Islam. Cara mengatasi yang kedua ialah melalui media massa. Dalam hal ini, media massa merupakan platform yang vital atau penting bagi mengatasi infiltrasi budaya barat dalam gaya hidup masyarakat Muslim. Program televisyen yang banyak ditayangkan kepada tontonan umum hendaklah diteliti dengan menyeluruh. Hal ini demikian kerana banyak filem atau drama dari negara barat mengandungi elemen yang ditentang dalam agama Islam. Oleh itu, para pengamal media hendaklah menapis media hiburan dari negara barat dengan teliti agar masyarakat Muslim di negara kita tidak mencontohi amalan yang tidak menepati akidah agama. Cara mengatasi yang seterusnya ialah melalui pihak kerajaan. Pada hakikatnya, tidak dapat dinafikan bahawa pihak kerajaan memainkan peranan yang penting dalam usaha mengatasi infiltrasi budaya barat dalam gaya hidup masyarakat Muslim. Sehubungan dengan itu, pihak berkuasa seharusnya berusaha untuk menarik minat masyarakat Muslim di negara ini agar menjauhi budaya barat yang negatif. Tamsilnya, pihak berkuasa dapat menukarkan budaya hedonistik yang laga kepada halal dengan cara mengadakan konsert nasyid yang disertakan dengan ceramah agama. Pada pendapat saya, muzik mendapat tempat di hati ramai pihak, tidak mengira umur serta latar belakang. Maka dengan itu kita dapat memanfaatkan perkara ini dengan memberikan pendedahan agama kepada pelbagai pihak melalui dendangan muzik nasyid. Kesimpulannya, jelaslah bahawa peribahasa mencegah adalah lebih baik dari mengubati harus diterapkan dalam diri masyarakat Muslim supaya sentiasa berwaspada dengan setiap perkara yang berlaku atau yang dilakukan dalam dunia masa kini. Nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, jelaslah bahawa peribahasa mencegah adalah lebih baik dari mengubati harus diterapkan dalam diri masyarakat Muslim supaya sentiasa berwaspada dengan setiap perkara yang dilakukan atau perkara yang berlaku dalam dunia masa kini. Nilai-nilai Islam perlu diterapkan dalam kalangan umat Islam semenjak kecil lagi kerana melantau buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini adalah kerana keimanan yang teguh perlu dipupuk dari awal lagi supaya hari demi hari umat Islam akan semakin memperkasakan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam diri mereka. Islam sudah memberi pelbagai petunjuk yang boleh dijadikan sebagai pegangan untuk diamalkan oleh individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Terima kasih.